Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah. Pada malam ini merupakan malam yang ke-27. Kita akan bersama-sama mempelajari tentang sinopsis juzuk-juzuk Al-Quran, juzuk yang ke-20 pada malam ini. Semoga Allah melapangkan urusan kita pada malam ini. Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita keberkatan, dan kita semua sudah semestinya kena mengikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Kita ikhlaskan niat kita, kita belajar, kita bertemu setiap malam ini adalah untuk kita mendapat redha Allah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan sebutkan juzuk yang ke-27. Jadi saya berharap tuan-tuan sudah pun menerima nota yang dihantar kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya juga memohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka Quran terjemahan jika tuan-tuan ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan untuk memudahkan kita belajar pada malam ini. Juzuk yang ke-27 terdiri daripada 7 surah. Panjang, ada 7 surah. Dia makin nak habis juzuk, dia akan makin banyak surah-surah yang perlu kita belajar. Jadi 7 surah tersebut seperti yang dipaparkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Suratul Qamar, kemudian Ar-Rahman, Waqi'ah, termasuk Al-Hadid. Ini semua habis satu surah lengkap, kecuali surah Az-Zariyat lah. Kerana surah Az-Zariyat separuh ayatnya telah pun kita bincangkan pada juzuk yang ke-26. Jadi malam ni kita ambil sebahagian lagi ayat yang terkandung dalam juzuk 27 bagi surah Az-Zariyat. Jadi kita lanjutkan, kita terus pergi kepada surah Az-Zariyat. Jadi saya dan kita semua perlu bahagikan masa dengan sebaik yang mungkin, kerana kita ada lebih kurang dalam 60 minit untuk dibahagikan kepada 7 surah. Jadi saya kena ambil lebih kurang dalam satu surah tu lebih kurang dalam 10 minit lah. Sebab kita ada 7 surah dah masuk dekat 70 minit kan. Okey, tapi tak apa. Kita lebih sikit pun insya-Allah rasanya tuan-tuan dan puan-puan tidak menjadi halangan. Moga-moga pengisian kita pada malam ini bertepatan dengan malam Al-Qadar. Kita tidak tahu rezeki Allah nak beri pada kita. Umpama kita berada dalam majlis ilmu lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti mana kita berada dalam kuliah ilmu lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat kita telah bincang pada juzuk yang ke-26 tentang apakah objektif surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, tujuan surah Az-Zariyat, tuan-tuan kena rujuk semula kepada juzuk 26 surah Az-Zariyat. Objektif surah Az-Zariyat, tujuan surah Az-Zariyat adalah Allah Ta'ala nak menjelaskan bahawa dia adalah satu-satunya sumber bagi semua makhluk itu dapat rezeki. Sebab itu surah Az-Zariyat ini adalah surah rezeki. Ada cerita tentang rezeki, dan apabila rezeki itu datang daripada Allah yang satu, datang daripada Tuhan yang satu iaitu Allah, maka Allah jugalah yang akan maknanya apabila rezeki itu Allah saja yang boleh datangkan, maknanya Allah tu berkuasa, dia memiliki segala pembaraan langit dan bumi, bermakna Allah Ta'ala juga berkuasa untuk menghidupkan semula manusia di hari akhirat. Itu adalah tujuan surah Az-Zariyat. Jadi pada kandungan ayat
yang terletak pada juzuk 21, juzuk 27, surah Az-Zariyat kita boleh pecahkan kepada dua kumpulan ayat yang besar dalam surah Az-Zariyat, iaitu ayat 24 sampai ayat nombor 46. Yang telah pun kita sebut pada juzuk 26 bahawa ayat 24 sehingga ayat nombor 46 di dalam surah Az-Zariyat, Allah menceritakan tentang kisah-kisah umat yang terdahulu. Jadi saya harap setelah tuan-tuan belajar, tuan-tuan dah cari maklumat tersebut. Siapa umat-umat yang Allah sebut dalam surah Az-Zariyat yang boleh dijadikan sebagai teladan yang dikaitkan dengan tujuan surah. Ada kisah Nabi Allah Ibrahim, ada kisah Nabi Allah Lut, ada kisah Nabi Allah kaum Ad, ada kisah kaum Nabi Allah, kisah kaum Thamud, dan kisah-kisah yang telah saya sebutkan tadi, tuan-tuan kena bahagikan ayat berapa ke ayat berapa. Kemudian kita terus pergi kepada kumpulan ayat 47 sehingga ayat nombor 60, penutup bagi surah Az-Zariyat. Maknanya ayat 47 sampai 60 ini kita boleh letakkan dia sebagai ayat penutup bagi surah Az-Zariyat. Tetapi kalau kita nak betul-betul nak tengok pada penutup, tentulah pada ayat-ayat yang akhirlah. Tapi kita boleh letakkan kumpulan ayat ni sebagai penutup bagi surah Az-Zariyat, yang mana pada kumpulan ayat ini Allah Ta'ala perintahkan untuk mentauhidkan Allah. Tujuan dan hujungnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Kenapa? Kerana dialah yang memberikan rezeki. Dan dia juga nanti ia akan bagi satu kehidupan yang sebenar, iaitu hari kebangkitan. Jadi untuk kita kukuhkan penutup surah Zariyat. Jadi kalau kita betul-betul amati, perhatikan betul-betul, memang pada pembuka dan pada penutup yang mempunyai keserasian. Inilah Al-Quran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tengok contoh. Apakah penutup yang ada pada surah Az-Zariyat? Kita ambil pada ayat nombor 56, 57, 58 sehingga ayat nombor 60. Dan kita tengok penutup. Kalau kita baca dekat surah Az-Zariyat, penutup dia tetap akan jumpa pada ayat nombor 56 ni. Ayat ni lah ayat yang tujuan kita hidup. Allah Ta'ala hidupkan kita sebenarnya ayat 56 lah ni. Jadi kalau orang tanya apa, kalau ada manusia dia tak tahu dia hidup kat muka bumi ni sebagai apa, untuk apa, memang teruk berbenar lah. Dia kalau orang tanya apa tujuan hidup kat muka bumi ni, sekurangnya anak kita kena tahu. Kita kena tahu kenapa hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ni. Ayat 56 bagi jawapan. Allah Ta'ala kata yang bermaksud, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku, iaitu untuk kita beribadat. Inilah tugas kita yang tidak akan habis selagi mana nyawa kita dikandung badan. Selagi roh kita tak keluar pada badan, tugas kita adalah pergi menyembah Allah, beribadat hanya kepada Allah. Inilah ayat penutup ayat 56. Kemudian pula pada ayat 57, 58, Allah Ta'ala sebut tentang dia tu dengan rezeki sebagai apa? Allah Ta'ala kata, aku sama sekali tak mahukan sebarang rezeki daripada mereka. Dan aku tak nak mereka beri makan kepada aku, kata Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, Innallahu warrazzaqu dzul quwwati matin. Kerana Allah Ta'ala kata, dia itu adalah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang tidak terhingga lagilah kukuh. Maka mana pada penghujung ayat surah Zariyat, dia sangat bertepatan. Dia, kalau kita keluarkan tujuan surah pada juzuk 26 kan, surah Zariyat, memang kalau kita dapati memang tujuan surah itu sebenarnya memang mengikuti ayat-ayat yang terkandung dalam surah tu Az-Zariyat. Jadi ingat je, kalau baca surah Az-Zariyat, tema besar dia ingat rezeki. Macam tu. Jadi supaya kita lebih ingat. Kalau kita baca surah Zariyat, dia tentang apa? Tentang rezeki. Kenapa tentang rezeki? Nanti akan pergi kepada siapa sumber rezeki itu. Jadi kalau kita kata hanyalah pada Allah, maka apabila kita tahu daripada Allah, dia akan bawa kepada mintalah pertolongan kepada Allah, beribadat kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita tengok pada penghujung lagi, ini betul-betul nak pergi kepada penutup dah. Surah Zariyat ni ayat 59 dan 60, Allah sebut tentang hari kiamat.
Jadi Allah mengatakan, maka sesungguhnya bagi orang yang zalim itu ada bahagian, iaitu azab seperti bahagian-bahagian kawan-kawan mereka. Lepas tu Allah Ta'ala kata, janganlah suka-suka nak minta kedatangan azab. Maka Allah Ta'ala kata, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Maka Allah kata, celakalah bagi orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi kalau kita ambil ayat 59-60 ni lah, cuba kita padankan semula dengan ayat-ayat yang awal-awal surah Zariyat pada ayat 26. Waktu kita belajar juzuk 26 kan. Memang pembukanya sama, penutupnya pun sama. Nanti tengok balik. Buka balik. Tengok balik pada pembuka surah Zariyat dengan penutup dia memang sama. Kenapa? Fungsinya kalau pembuka memberi gambaran awal, penutup mengukuhkan apa yang dibuka, itu yang keluar kepada tujuan surah. Jadi lihat balik kepada pembuka. Kalau kita tengok pada pembuka kan, pada ayat nombor, contohnya macam kita tengok ayat nombor 5 dan pada ayat nombor 6. Kan Allah bersumpah tentang hari pembalasan tu pasti terjadi dan Allah buktikan pada penutup bagi surah tu Az-Zariyat. Lepas tu kalau kita baca sebelum 59 dan 60, kita akan jumpa 56, 57, 58 tu ada kaitan dengan Allah tu sumber rezeki. Jadi sangat bertepatan dengan pembuka surah tu Zariyat. Ini satu ilmu yang tuan-tuan kalau baca Quran ingat. Baca dekat muqaddimah pembuka, lepas tu baca dekat penutup. InsyaAllah. Lepas tu kalau kita baca dekat ayat ni ada nama Allah Ar-Razzaq kan. InsyaAllah salah satu modul yang sedang dibangunkan adalah kita nanti insyaAllah kita akan buat satu modul. Tajuknya adalah kita nak belajar Asma'ul Al-Husna di dalam Al-Quran. Kita akan menggunakan Al-Quran tu, tapi kita akan keluarkan nama-nama Allah Husna, lepas tu kita akan bincangkan. InsyaAllah. Sebab kita nampak nama Allah Ar-Razzaq kan. Sebenarnya nama Allah bukan sekadar Ar-Razzaq. Dia ada lagi nama Allah yang lain. Ar-Raziq. Ar-Raziqu. Kita selalu dengar Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Tapi kalau nanti waktu kita belajar, insyaAllah, waktu kita belajar Asma'ul Husna nanti, kita akan terangkan. Kenapa Allah Ta'ala dia sebut nama Allah Ar-Razzaq dikaitkan dengan Quwwatil Matin. Nanti kita akan belajar nama Allah Al-Husna pada penutup setiap ayat di dalam Quran yang ada Al-Asma'ul Husna. InsyaAllah, itu di antara modul yang akan kita bangunkan, yang kita akan kongsi kepada semua masyarakat supaya fahamlah Al-Quran dengan bertemakan Asma'ul Husna. InsyaAllah, doakan semoga Allah makbulkan, Allah bantu kita, Allah bagi lapangkan urusan kita untuk kita kenal lagi Allah. Dalam surah Zariyat kita dah kenal Allah, temanya tentang rezeki. Maka kita nak kenal lagi Allah ni, maka nak kenal Allah melalui pada nama dan sifat-sifatnya, insya-Allah. Baik, kita habis bagi surah Zariyat, kita teruskan dengan surah Tur. Dengan surah At-Tur. Dia surah At-Tur ni, apa makna At-Tur? At-Tur tu dikaitkan dengan bukit, dengan gunung Tursina. Dia kaitan dengan gunung. Jadi ada sesuatu dengan gunung. Okey, kita lihat ayat 1 sampai ayat nombor 49 surah At-Tur. Kita terus pergi kepada tujuan surah At-Tur. Okey, surah At-Tur. Surah At-Tur ni, dia punya tujuan dia, setelah para ulama mereka mengkaji ke-49 ayat yang terkandung dalam surah At-Tur, para ulama lihat kepada pembuka surah At-Tur, melihat kepada pertengahan surah At-Tur, lepas tu pula tengok kalimah-kalimah yang ada dalam surah At-Tur, lepas tu tengok pada penutup surah At-Tur, maka para ulama mengeluarkan surah At-Tur ini adalah surah yang nak menetapkan kebenaran segala kandungan wahyu yang telah pun Allah turunkan. Dan dalam banyak-banyak kandungan wahyu tersebut, yang terpenting adalah tentang kandungan berkaitan dengan hari akhirat. Kenapa jumpa hari akhirat banyak? Okey, surah At-Tur itu surah apa? Surah kategori apa surah At-Tur? Sebab tu surah At-Tur adalah surah Makkiyah. Cuma saya tak sebut kategori surah pada malam ni sebab kalau nak sebut banyak kali nanti
saya akan makan waktu yang panjang. Tapi tuan-tuan sendiri kena ingat pesanan saya. Apabila kita baca saja surah Al-Quran, siapa yang nak faham Quran, nak tak nak kena tengok juga surah itu kategorinya surah apa, Makkiyah ke Madaniyah, supaya memudahkan untuk kita menyelam ataupun kita nak pergi kepada ayat berayat, dia akan pergi kepada kategori surah. Jadi surah At-Tur ni sebenarnya dua perkara besar. Dia nak kaitkan dengan wahyu yang Allah turunkan. Lepas tu dia nak kaitkan dengan dalam wahyu yang Allah turunkan tu, isi penting dia, topik dia apa? Iaitu tentang hari kiamat. Okey, untuk buktikan tentang tujuan surah ini, kita lihat kepada sinopsis surah At-Tur, kita pergi kepada pembukaan surah At-Tur. 12 ayat yang pertama di dalam surah At-Tur, kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan. Allah nak menegaskan. Cara Allah membuat penegasan, Allah menggunakan kaedah bersumpah. Jadi kalau siapa baca surah At-Tur, dia akan jumpa permulaan surah At-Tur itu Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang azim, yang hebat. Kita kena baca pada ayat 1 sampailah ayat nombor 12. Kita akan jumpa sebenarnya Allah Ta'ala mulakan dengan bersumpah nak negaskan sesuatu. Okay, kalau tuan-tuan nak tahu Allah bersumpah dengan apa, tuan-tuan kena buka lah Al-Quran tu. Sebab tu saya kata lepas dapat nota, dah belajar, cepat-cepat ambil Quran malam ni tanda. Dua sumpah tu apa? Jadi kalau siapa ada Quran, dia buka muka surat 523, tuan-tuan akan jumpa Allah bersumpah dengan dua gunung. Dua gunung ni merupakan dua tempat Nabi menerima wahyu. Bukan dua gunung, ada dua tempat. Satu tempat dikaitkan dengan Gunung Tursina, satu lagi dikaitkan dengan Baitul Ma'mur. Siapa tahu tentang Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur ni adalah tempat simpan Quran yang Allah turun pada malam Al-Qadar. Allah Ta'ala turun sekaligus daripada Lauhul Mahfuz. Dia turun, dia parking di bait, maafkan saya, tak betul. Maksudnya macam ni, bukan. Baitul Ma'mur ni dia adalah langit yang ketujuh. Baitul Ma'mur dia adalah langit ketujuh. Langit ketujuh tu yang waktu Nabi naik Isra' Mi'raj tu Nabi nampak. Okay, Baitul Ma'mur, kalau tuan-tuan nak tahu apa tu Baitul Ma'mur, maka tuan-tuan kena baca tafsiran ayat. Baitul Ma'mur ni adalah Kaabah yang ada di langit. Langit dia semua ada Kaabah. Langit 7 ada Kaabah, 6 ada Kaabah, 5 ada Kaabah. Sampaikan kepada langit dunia pun ada Kaabah. Pentafsiran ini diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Buka dalam surah At-Tur. Jadi dua tempat ni dikaitkan dengan wahyu. Penurunan wahyu. Okay, Allah bersumpah dengannya. Jadi kita tengok dua ayat permulaan bagi surah At-Tur. Tengok ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8. Lepas Allah bersumpah tu, maka kenapa Allah bersumpah? Inilah maklumat Allah nak bagi tahu. Inna azaba rabbika lawaqi'. Allah kata sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan berlaku dan malahu min dafi'. Tiada sesiapa yang dapat menolaknya. Jadi kalau kita baca ayat 7 dan 8 ni permulaan ya. Oh, ini Allah Ta'ala cerita tentang azab ni. Maknanya azab tu akan berlaku di mana? Antara azab yang kita sedia maklum, dia ada kaitkan nanti di hari akhirat. Sebab tu tujuan surah tadi, dia ada kaitkan dengan tujuan surah At-Tur ini, dia mengkaitkan antara berita benar, pengkhabaran yang benar, kandungan yang benar dalam wahyu Quran itu adalah pasal hari akhirat. Jadi kita buka ayat awal-awal surah At-Tur, contohnya 7 dan 8, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata, azab Allah tu pasti akan berlaku. Kalau dia datang, tidak ada siapa yang dafi' malahu min dafi' yang dapat menolaknya. Maka habis kepada pembukaan surah At-Tur. Tugas tuan-tuan dan puan-puan lah untuk membaca ayat 1 sampai ayat 12 tu berkenaan dengan apa. Tapi jangan bimbang sebab dalam nota ni, dekat sinopsis kita dah letakkan tajuk tema besar dia. Nak menegaskan bahawa azab itu pasti akan berlaku. Okay. Kemudian kita terus pergi kepada kandungan sinopsis yang berikutnya. Kita terus pergi kepada kumpulan ayat 13 sampai ayat nombor 28. Okey. Tolong ambil perhatian dekat kumpulan ayat 13 dan 28. Maksud dia, kalau tuan-tuan baca dekat note tu,
tuan baca dekat kumpulan ayat tu, tercatat dekat situ. Keadaan orang yang mendustakan. Maksudnya orang yang menolak wahyu Quran ke, orang yang menolak kerasulan Nabi Muhammad ke, dan tak percaya hari kiamat ke, mereka ini Allah Ta'ala cerita nanti di akhirat jadi apa? Apa yang berlaku dekat mereka? Duduk pada kumpulan ayat 13 sampai 28. Tapi bukan mereka saja. Ada satu lagi kumpulan orang yang beriman pula, yang dia percaya wahyu Quran, dia percaya kepada hari kiamat, dia percaya kepada kerasulan, apa pula habuan yang Allah nak beri kepada dia. Ada dua kat situ. Jadi tuan-tuan kena carilah ayat tu. Pasal orang mendustakan berada pada ayat berapa ke berapa. Okey, mesti cari bermula pada 13. Tuan-tuan akan cari, baca-baca terjemahan. Oh, yang pasal orang mendustakan ni dia sampai ayat nombor 16 je. Selepas ayat 16, bermula ayat 17 sampailah ayat nombor 28. Allah Ta'ala cerita orang beriman ni dapat apa, beriman ni dapat apa, beriman ni dapat apa. Bermula ayat 17 sampai 28. Nanti tengok terjemahan. Kemudian, pada ayat nombor 29 sehingga ayat nombor 44 adalah ayat-ayat ini berkisahkan tentang mana-mana syubhat, mana-mana keraguan. Orang-orang yang ragu, yang fikir yang bukan-bukan pasal wahyu Quran ni, maka pada ayat 29 sampai 44 Allah memberikan jawapan. Yang ragu-ragu tu jawapan dia ini, jawapan dia ini. Maknanya Allah menolak kepada sesiapa yang mendustakan ini, sepatutnya tak tolak. Ini jawapan dia dan ini hujah dia. Itu pada ayat nombor 29 sehingga ayat nombor 44. Sebab tu tak akan jumpa banyak Allah menggunakan perkataan am. Okay, itu seberingkas. Okay, kita pergi kepada penutup kepada surah At-Tur. Penutup surah At-Tur, Allah Ta'ala membuat pengukuhan, takkid balik bahawa azab yang Allah janji pada permulaan surah At-Tur tadi adalah benar. Nanti kita akan tengok ayat dia. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi beberapa perkara. Maksudnya ayat 45 sampai 49 ni lebih kurang dalam 5 ayat kan. Dia penutup bagi surah At-Tur. Dia sebenarnya penutup ni nak kukuhkan balik maklumat yang ada pada muqaddimah tadi, pada pendahuluan tadi. Lepas tu Allah perintah Nabi beberapa perkara. Maksudnya apabila sebut perintah kepada Nabi ni, maksudnya Nabi itu adalah Rasul yang benar lah. Wahyu dia benar yang dia dapat. Okay, kita tengok satu contoh. Beberapa potongan ayat bagi penutup surah At-Tur supaya nampak lebih jelas. Okay, kita tengok ayat nombor 45, 46 dan ayat nombor 47. Allah janji tentang azab dia apa. Jadi kalau kita baca dekat surah At-Tur itu, ayat nombor 45 sampai 47 kan. Ini tentang azab tadi. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW bahawa Allah mengatakan fadharhum, biarkanlah mereka hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun, sampailah mereka itu jumpa nanti hari pada waktu tu mereka akan dibinasakan. Jadi kalau kita tengok penutup kan, penutup dia macam ulang semula macam pembuka. Dia bukan pengulangan, tapi maklumat dia tu saling melengkapkan, tapi pergi kepada satu isu azab itu Allah janji akan kena lah. Jadi sebab itulah fungsi Quran, kalau Quran sebut tentang azab tu pasti berlaku, dia benar. Lepas tu ayat 46, Allah mengatakan, Allah Ta'ala jelaskan lagi. Waktu azab tu datang, yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa la hum yunsarun. Iaitu pada hari itu tak ada sebarang manfaat daripada tipu daya mereka dan mereka pula tidak diberikan pertolongan. Jadi kalau kita baca ayat dekat 45, 46, 47 ni, dia seperti dia ada kaitan dengan pembukaan bagi surah At-Tur. Lepas tu kalau kita baca ayat 48 dan 49, kita akan jumpa maklumat tentang apa pesanan Allah kepada Nabi SAW. Kita kena baca ayat 48 dan 49. Sebab dalam nota ni, saya tidak meletakkan ayat dan terjemahan dia. Saya usaha jugalah dengan rahmat Allah untuk letak contoh ayat dan terjemahan. Kalau saya cakap saja verbal, nanti mungkin tak nampak. Jadi kita tunjukkan terus ayat dan terjemahan dia. Moga-moga tuan-tuan lebih jelas. Kan?
Jadi kalau kita tengok kepada penutup, kan sama je macam kita panggil apa, macam pembuka kan. Jadi itulah keluarnya tujuan surah. Nampak ya? Jadi kita tengok, oh rupanya tujuan surah ini, nak tahu objektif surah ini, tengok kepada kumpulan-kumpulan ayat dia. Jawapan dia adalah betul. Okey, kita terus pergi kepada surah yang berikutnya, surah An-Najm. Jadi kalau dekat surah At-Tur tu, tuan tulislah apa kata kunci dia, maksudnya kata-kata kunci yang mudah nak faham dekat Tur tu. Tuan tulis tujuan surah, lepas tu tulis apa. Oh, azab pasti akan berlaku. Tu dia macam tu. Jadi senang. Waktu baca dekat Zariyat tadi, okey, Allah sumber rezeki. Yang gini-gini. Lepas tu dekat surat tu tulis. Nanti kalau baca Quran lagi, oh boleh ingat balik. Boleh review balik apa kita belajar. InsyaAllah, moga-moga Allah bagi jalan untuk kita faham lagi, nak belajar, nak faham lagi Al-Quranul Karim. Kita pergi kepada surah Bintang, Suratul Najm. 62 ayat. Siapa yang ada mushaf, dia boleh buka muka surat nombor 56, permulaan bagi Suratul Najm. Okay. Suratul Najm ini, apa tujuan surah dia? Okay. Para ulama, setelah mereka meneliti 62 ayat yang terkandung dalam Suratul Najmi, maka para ulama mencadangkan bahawasanya tujuan surah An-Najm ini adalah Allah Ta'ala nak jelaskan kebenaran semua wahyu yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Maksudnya, semua nabi-nabi yang dapat wahyu, apa yang mereka dapat tu dari Allah adalah benar. Dan segala ajaran-ajaran yang terdapat dalam wahyu tersebut juga adalah benar. Maka dalam banyak-banyak ajaran wahyu tersebut, yang penting adalah perintah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia macam sama, macam ada persamaan dengan surah apa? Dengan surah sebelum dia tadi tu. Sebelum dia tadi tu. Surah apa? Surah At-Tur. Jadi nanti insya-Allah kita akan ada satu modul untuk belajar susunan surah An-Najmi letak selepas surah Tur. Kan duduk sebelah kita belajar tadi kan? Okey, apa hubung kait dia? Apa hubung kait dia? Sebenarnya tuan dah dapat kaitkan dah dengan tujuan surah At-Tur. Dia sama macam surah At-Tur. An-Najm ni. Cuma dia ada perbezaannya pada sudut besarnya nak fokus kepada apa. Kalau macam tadi tu, dia lebih menampakkan kepada azab di hari akhirat. Kaitan dengan hari akhirat. Tapi dekat Najm ni, dia dikaitkan dengan lebih kepada ketauhidan. Ni maksudnya dia masuk tajuk rukun iman yang lain. Kalau At-Tur rukun iman yang lain, An-Najm dia pergi kepada rukun iman yang lain. Okay, kita terus pergi kepada sinopsis ringkas surah An-Najm. Okey. Teknik yang paling mudah untuk kita faham Al-Quran, seperti biasa kita melihat kepada pembukaan surah. Jadi kita nak bahagikan ayat-ayat dalam Quran ini, kita bahagikan ada pada kumpulan ayat pada pembuka. Jadi waktu kita buka dekat pembukaan 18 ayat yang pertama, dekat pembukaan surah An-Najm. Oh, Allah bersumpah juga ke? Iya. Allah bersumpah juga. Tapi Allah bersumpah dengan satu je. Wan najmi idza hawa. Allah bersumpah dengan bintang. Kalau yang tadi tu banyaknya Allah bersumpah dengan Bukit Tur, dengan Baitul Ma'mur. Dekat ni Allah bersumpah juga. Tapi kenapa Allah tu bersumpah? Ini satu lagi ilmu, tuan-tuan catat ya. Untuk tuan-tuan faham Quran, kita kena belajar tentang kaedah sumpah. Sebab salah satu ilmu yang ada di dalam Quran, Allah seringkali menggunakan kaedah bersumpah. Nanti waktu kita nak masuk kepada juzuk yang ke-30, memang akan jumpa banyak Allah bersumpah. Ini pun insya-Allah ada satu modul yang khas di bawah tajuk Ulumul Quran. Nanti kita di Akademi Tadabbur Malaysia kita ada satu modul di bawah tajuk besar dia Ulumul Quran. Tajuk dia The Sciences of Quran ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Salah satu daripadanya apa? Belajar tentang konsep Al-Qasam, iaitu sumpah. Supaya kita kena faham. Jadi Allah bersumpah pada ayat 1 sampai ayat nombor 18 ini, dalam Allah permulaan Allah bersumpah untuk menegaskan. Allah nak tegaskan apa sampai perlu bersumpah tu?
Allah nak menegaskan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah sesat. Dia bukan orang sesat, dia bukan orang yang terkeliru. Jadi dekat pembukaan ni bertepatan tak? Kata-kata kalau kita tengok pada tujuan surah kan, tujuan surah apa? Nak bagi tahu bahawasanya semua wahyu yang Allah bawa turun kepada nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad ini adalah benar. Jadi kalau benar, pembukaan surah An-Najm dah bagi tahu dah. Nabi Muhammad ni dia tidak sesat, dia tidak terkeliru. Jadi dekat pembukaan dia. Jadi kita tengoklah kepada pembukaan kumpulan ayat 1 sampai 18. Tapi tak sempat untuk kita baca ke 18 ayat. Tapi kita tengok kepada kumpulan ayat tu, insya-Allah boleh membantu. Jadi kita tengok contoh. Kita bawa lebih kurang 3 ayat. Kita tengok ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Allah Ta'ala kata apa? Okey, yang ini ayat 1 pasal sumpah ya, tapi saya tak bawakan. Tapi kita terus pergi ayat nombor 2. Inilah penegasan hasil dari sumpah tadi. Inilah dia panggil jawab sumpah dia apa. Allah Ta'ala kata, Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah Ta'ala kata, sahabat kamu tu, dia tak sesat. Dan dia tidak keliru. Ma dhalla. Dhalla tu sesat. Wa ma ghawa, dia tidak keliru. Maknanya kalau kita baca kan, permulaan pembuka, tuan-tuan dah dapat dah satu ilmu. Lepas ni kalau baca Quran, nak baca terjemah, tengok pembuka. Betul tak? Tapi kalau baca dekat pembuka, tiba-tiba keluar ayat nombor 2 ni. Kan? Jadi kalau kita tak belajar tujuan surah tadi, kita takut kita yang terkeliru. Tapi yang baca ayat nombor 2 ni, dia beza dengan surah dengan surah apa? Dengan surah Tur tadi. Kalau surah Tur tadi, pembuka dia, tentang azab yang Allah janji. Tiba-tiba buka pula dalam surah An-Najm, Allah buka tentang, Allah mengatakan, Allah menafikan. Muhammad ni dia tidak sesat dan dia tidak terkeliru. Wama yantiqu anil hawa. Dia ni pula takkan cakap sesuatu mengikut hawa nafsu dia. Hawa tu adalah nafsu lah. Lepas tu in huwa illa wahyu yuha. Tapi kalau dia cakap adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau kita betul-betul baca ayat 2, 3, 4 ni, kita dapat apa kesimpulan dia? Kita dapat apa kesimpulan dia? Apa yang Allah nak bagi tahu pada kita? Maknanya Allah Ta'ala defend Nabi Muhammad SAW. Allah pertahankan Nabi SAW. Jadi, Nabi Muhammad itu benar. Apa yang dia cakap tu adalah wahyu dari Allah. Jelas nampak tak? Jadi sebab tu tujuan surah tadi, baca surah An-Najm, ingat. Tuan-tuan tulis kata tema pendek ke, tulislah. Tulis dekat mana-mana, dekat surah An-Najmi, dekat Quran tu tulis. Okay, An-Najmi, wahyu yang Nabi wahyu itu benar. Nabi membawa kebenaran. Tulis ayat itu untuk kita bezakan dengan surah At-Tur. Contoh, ini cadangan saja untuk buat tema-tema yang kata kunci, keyword untuk faham surah by surah. Okey, kita habis kepada pembuka. Jelas ya, moga-moga kalau laju sangat saya minta maaf ya sebab waktu saya pun nak kena jaga juga, tapi tak apa, perlahan-lahan lah. Okey, perlahan-lahan. Okey, kita terus pergi kepada kumpulan ayat yang berikutnya sebab mukadimah kan 18 ayat yang pertama. Jadi kita kena pergi kepada ayat 19 pula. Jadi waktu kita buka pada ayat nombor 19, agak panjang kumpulan ayat dia. Ayat 19 sampai 55. Dia berkisarkan kepada tajuk apa? Allah Ta'ala nak kata perbuatan syirik ni adalah satu perbuatan yang batil. Satu perbuatan yang batil, Allah Ta'ala tolak bangkang perbuatan melakukan kesyirikan kepada Allah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menjelaskan. Allah menjelaskan apa? Allah menjelaskan tentang hakikat wahyu yang Allah bawa tu sebenarnya apa. Sebab tadi kan dekat pembukaan kan cerita tentang Nabi Muhammad ni dia tak sesat, dia bukan orang terkeliru, tapi semua dia cakap tu adalah berdasarkan wahyu Tuhan. Tapi orang Arab musyrikin, ada mereka ni dia tetap buat kesyirikan. Jadi Allah buat satu penolakan dan Allah Ta'ala jelaskan hakikat wahyu yang sebenar-benarnya ni apa dia. Jadi kita kena baca pada ayat nombor 19 sampailah ayat nombor 55. Jadi kalau nak faham, tengoklah ayat 19 tu pasal apa. Kalau kita buka pasal ayat nombor 19 kan, dengan ayat nombor, bukalah 19 ke, ayat nombor 20 ke, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata tentang
mereka ambil patung Lata, Uzza, Manat. Itu dekat pembukaan pada ayat 19 dan 20. Lepas tu tuan-tuan carilah maklumat tentang kumpulan ayat yang maklumat-maklumat berikutnya pada kumpulan ayat 19 sampai 55. Sebab kalau nak buat satu persatu, dia tak jadi sinopsis ringkas. Kalau nak buat surah An-Najm saja, kita perlukan untuk surah An-Najm macam 1 jam. Tapi sebab kita berkongsi dengan surah lain, jadi saya hanya dapat membantu dengan kadar yang mampu atas rujukan yang dibaca, ya. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh letakkan kumpulan ayat dia pergi dekat sini. Ya, tuan-tuan dan puan ya. Okey. Kita teruskan dengan kumpulan ayat yang berikutnya, kita terus pergi kepada penutup. Penutup kepada surah An-Najm. Allah Taala menyebutkan tentang apa? Penutup sudah tentulah lepas ayat 55. Maknanya kita pergi kepada ayat nombor 56 sampai kumpulan ayat 62. Sebab semua sekali ayat dia berapa? Ada 62 ayat kan? Surah An-Najm ini surah yang mengandungi 62 ayat. Betul lah, 62 ayat. Kita ambil ayat 56 sampai 62. Okay, kumpulan ayat-ayat terakhir ni berkisahkan tentang apa? Kita letak dia di bawah tajuk penutup. Dia berkisahkan tentang maklumat apa? Bahawa Nabi Muhammad SAW ni, dia dengan Rasul-Rasul dulu sama je. Sama dia surah apa? Terima wahyu. Ingat tak tujuan surah An-Najm? Kita akan dapati, memang tujuan surah itu memang setelah diteliti ke semua ayat. Persamaan. Nanti kita akan tuan-tuan baca contoh ayat, tuan-tuan akan dapati, ya memang betul. Pada dia punya tajuk dia. Nabi Muhammad ni dia sama macam Nabi-Nabi terdahulu, dapat wahyu. Apa fungsi wahyu tu? Nanti kita akan baca. Dan dalam kumpulan ayat ni, Allah Ta'ala menolak, Allah Ta'ala cerita tentang wahyu tu benar. Nabi bawa benda yang benar. Tapi tak nak ambil yang benar tu. Jadi siapa yang tidak ambil benda yang benar, tak nak rujuk wahyu, tak nak rujuk benda yang benar, dia sebenarnya adalah orang yang tidak benar. Orang yang jahil lah. Dan dia akan berada dalam kesesatan. Ingat tak ayat mula-mula tadi, ayat 2, Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad tu apa? Wa ma dhalla. Nabi itu tidak sesat. Sebab apa tak sesat? Sebab dia ikut wahyu. Maka penutup bagi surah An-Najm, Allah Ta'ala temukan dengan pembuka suratul Najm. Maka di antara tengah-tengah, antara pembuka dengan penutup, menjelaskan dengan lebih terperinci kepada apa yang dibincangkan pada pembuka dan penutup. Dan akhirnya keluarlah pada tujuan surah. Jadi kita tengok contoh dia. Kita baca pada ayat 56. Terlebih dahulu, kita tengok ayat dia. Kalau tuan-tuan baca terjemahan ni, apa tuan-tuan faham? Allah Ta'ala bagi tahu. Hadza nadhirum minan nuzuril ula. Allah Ta'ala kata, ini. Hadza tu ini. Ini itu apa? Quran lah. Wahyu Al-Quran itu apa? Nadhirun. Pemberi peringatan. Minan nuzuri. Antara banyak jenis-jenis peringatan. Al-ula yang telah lalu. Yang telah lalu tu maksud apa? Maksudnya Nabi-Nabi dulu, mereka dapat wahyu, contohnya kitab Taurat sebagai peringatan. Kitab-kitab dulu semua wahyu dari Allah memberikan peringatan. Jadi apa yang Nabi nak sampaikan daripada wahyu Quran sebenarnya sama macam wahyu-wahyu yang lain. Betul Allah Ta'ala kata, hadza nadhirum minan nuzuril ula. Quran ini pemberi peringatan antara jenis-jenis peringatan yang telah lalu. Maknanya sama tak Nabi dengan Nabi-Nabi yang lalu? Sama. Dari sudut fungsi dia sebagai seorang Rasul, sebagai nadhirun. Memberikan peringatan. Okey, kita tengok kepada ayat nombor 59. Terus ke ayat 59, 60, 61 dan 62. Allah Ta'ala menempelak. Allah Ta'ala membangkang mereka yang tak nak ambil wahyu tu. Sedangkan wahyu itu adalah dari Allah. Kan? Maka Allah Ta'ala mencela perbuatan mereka yang menolak Quran ini. Maka Allah Ta'ala kata, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Allah Ta'ala kata, maka apakah kamu berasa hairan terhadap kata-kata Al-Quran ni?
Apa yang kau heran sangat tentang kata-kata Al-Quran ini? Maksudnya Al-Quran itu. Bahkan kamu mentertawakan pula. Dan kamu pula tidak mahu menangis. Menangis itu maksudnya mengaku kesalahan, kesyirikan telah buat dan sebagainya. Lepas tu kata, wa antum samidun, bahkan kamu lalai, kamu melengah-lengahkannya. Maka Allah Ta'ala kata, fasjudu. Maka sujudlah kamu lillah kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah dia. Jadi kalau kita tengok pada penutup 62 sekalipun, Allah Ta'ala perintahkan untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah kan? Mengesahkan Allah, betul tak? Jadi kita tengok pada tujuan surah. Balik pada tujuan surah, kita akan dapati. Tujuan surah An-Najm tadi adalah untuk menjelaskan kebenaran wahyu yang semua Nabi dapat ni adalah sama benar. Benar ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dulu dan perintah hanya beribadat kepadanya. Saya jelaskan ini supaya tuan-tuan dan puan mengetahui dengan lebih yakin, tahu berpegang bahawa tujuan surah ini memang boleh dijadikan sebagai panduan. Dia bukan tujuan surah ni kita reka-reka macam nak letak apa ya, tak. Sebenarnya para ulama dia telah kumpul, dia baca 62 ayat, dia tengok dekat pembuka, dia tengok dekat penutup, lepas tu dia tengok ciri-ciri ayat tadi, inilah kesimpulan yang para ulama buat. Okey, kita terus pergi kepada surah berikutnya, surah apa? Kita terus pergi kepada surah Al-Qamar. Al-Qamar apa? Bulan. An-Najm apa? Bintang. At-Tur itu apa? Gunung Tursina. Adz-Dzariyat apa? Tentang angin. Tapi dekat surah, kita tak belajar nama-nama ni. Kenapa Allah pakai nama-nama ni? Apa simbolik dia? Macam Dzariyat angin. Apa kaitan dengan rezeki? Ini kita kena lalui kelas nama-nama surah. Kenapa Allah guna Tur? Kenapa Allah guna gunung Tursina sebagai nama surah? Ini kita kena belajar. Kenapa Allah guna bintang dan kenapa Allah guna Al-Qamar? Qamar itu adalah bulan. Ada 55 ayat dalam juzuk 27. Jom kita pergi kepada tujuan surah Al-Qamar. Okey, Qamar itu adalah bulan. Kenapa dengan bulan? Okey. Sekejap lagi kita akan sebut. Ada apa pada bulan tu, tapi kita sebut dulu tujuan surah. Surah Al-Qamar yang mengandungi 55 ayat ni, para ulama mereka mengeluarkan satu tujuan surah Al-Qamar ini adalah Allah Ta'ala nak bayanun. Allah Ta'ala nak terangkan tentang kebinasaan. Allah Ta'ala, surah Al-Qamar ni surah yang menjelaskan tentang apa kebinasaan yang Allah Ta'ala buat kepada orang yang mendustakan. Maksud dia ada kaitan tak dengan surah, kalau kita baca, nanti kalau kita faham tujuan surah, cuba tuan gabung tujuan surah apa, surah Al-Qamar dengan tujuan surah An-Najmi dengan tujuan surah At-Tur. Itu dipanggil susunan surah by surah. InsyaAllah nanti kita akan masuk kepada modul tu, belajar susunan surah, supaya lepas ni kita akan tahu, rupa-rupanya peletakan surah ni dia bukan macam terpisah langsung pada surah lain. Tak, sebenarnya dia masih lagi ada pertalian. Jadi dekat surah Al-Qamar ni, Allah Ta'ala jelaskan tentang apakah azab, kebinasaan yang telah Allah buat kepada siapa? Kepada orang yang mendustakan wahyu, mendustakan hari kiamat. Mereka ini, kenapa Allah binasakan? Allah binasakan mereka, Allah terang dalam surah Al-Qamar ini kerana mereka dah nampak depan mata. Jelas, terpampar, nampak jelas yang Allah Ta'ala tu maha agung kekuasaan Allah. Tapi kenapa tak nak juga berubah? Sedangkan Allah Ta'ala paparkan depan mata, mereka nampak, ini bukan orang biasa yang buat benda ni. Ini tentu ada Tuhan yang buat. Allah Ta'ala telah paparkan. Jadi surah Al-Qamar, dia pergi kepada tujuan surahnya adalah yang itu. Jadi untuk kita kukuhkan tujuan surah ni, kita tengok. Apa ciri-ciri surah Al-Qamar? Nombor 1. Surah Al-Qamar ni adalah surah yang banyak menggunakan perkataan nuzur ataupun an-nuzur. Sama ada dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk kata nama yang khas seperti an-nuzur, ada alif lam, al-ma'arifah, ataupun Allah guna kata nama am, nuzur. 11 kali. Maksudnya, kan kita nak tengok, kita belajar tujuan surah tadi kan. Maksudnya Allah nak terangkan bahawa kenapa guna nuzur-nuzur ni.
Peringatan. Maknanya telah jelas peringatan tu dia beri. Dah nampak dah peringatan tu. Sampai dia ulang 11 kali. Nak tengok ayat dia? Okey. Ada 11 kali. Okey. Apa beza yang warna hijau dengan warna purple? Yang warna hijau ni ayat 5, 23, 33, 36, 41 ni. Ini perkataan peringatan tadi dalam kata nama yang khas. Ada alif lam daripada an-nuzur. Ni warna hijau. Kalau warna purple ni, ya ada berapa? Ada 6 ni kan? Ada 6 ni ayat 16, 18, 21, 30, 37, 39 ni. Kalau yang warna purple ni daripada 16 naik ke 39, Allah Ta'ala menggunakan perkataan nuzur tanpa ada alif lam. Dia sebut secara kata nama yang am. Kalau yang warna purple ni, dia merujuk kepada azab yang telah Allah turunkan. Yang azab Allah Ta'ala turunkan tu sebenarnya peringatan. Untuk mentakzimkan. Maksudnya untuk menggambarkan peringatan tu. Memang peringatan yang besar. Allah Ta'ala gunakan ia tanpa ada alif lam. Kata nama am. Sebab tu perkataan nuzur tu dekat di ayat 16, 18, 21, 30, 37, 39 dia tidak ada alif lam. Tapi dekat 5, 23, 33, 36, 41 ni dia ada alif lam sebab dia dikaitkan dengan peringatan spesifik daripada para nabi. Kita tengok contoh. Okey, saya buat 2 contoh. Tengok di nota skrin tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ayat nombor 16. Kita jumpa perkataan tanpa ada alif lam kan? Wan nuzur kan? Kita baca banyak ayat ulang macam ni. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Allah Ta'ala kata, maka betapa dahsyatnya azabku. Azab ini maknanya azabku. وَنُذُرْ dan peringatanku. Dekat sini nuzur kan? Itu kita jumpa banyak kali. Kita cari nuzur ini ada berapa kali tadi? Kita sebut tadi ada 6 kali pada perkataan yang dikaitkan dengan azab Allah tadi. Nuzur. Tapi kalau ada alif lam macam bin nuzur an-nuzur, Allah ulang sebanyak 5 kali. Contoh ayat 23. Kadzabat Samud bin nuzur. Kaum Samud telah mendustakan peringatan yang dibawa khas oleh Nabi apa? Kaum Samud. Oleh Nabi mereka. Kenapa tak ada perbezaan ya? Nanti cari. Buka Al-Quran. Tanda malam ni juga tanda. Sebab nak tunggu waktu bila tak dan nanti. Cari, bulatkan. Pandai-pandailah tuan-tuan conteng dekat Quran tu. Okey, supaya tak terlupa. Sebab nanti kalau bulat-bulatkan, nanti kalau waktu baca Quran akan datang sampai balik dekat surah dekat surah Al-Qamar ni. Teringat. Dulu pernah ingat An-Nuzur ni peringatan. Peringatan tentang apa? So boleh review balik. Okey, kita teruskan dengan maklumat lain. Okey, kita terus pergi kepada sinopsis ringkas ya surah Al-Qamar. Tadi ciri-ciri antara ciri-ciri surah Al-Qamar. Okey, surah Al-Qamar ni untuk kita lihat sinopsis dia, ini kaedah yang mudah yang kita dah sebut sebelum ini. Cari apa? Pembuka. Cari apa? Penutup. Cari apa? Antara pembuka dan penutup. Okey, kita tengok 8 ayat pertama bagi suratul Qamar. 8 ayat pertama suratul Qamar, Allah memberi tahdidun. Allah memberikan amaran. Amaran kepada siapa? Kepada yang mendustakan. Tak nak juga beriman. Ancaman tu Allah nak sebut nanti berlaku di hari akhirat. Bagi siapa yang mendustakan. Kenapa Allah nak beri ancaman kepada mereka? Sebab mereka dah lihat depan mata mukjizat ayat-ayat Allah. Tanda Allah itu berkuasa. Maka dalam 8 ayat pertama ni, inilah ada mukjizat terbelahnya bulan. Ya tuan-tuan, mukjizat tu kekal sampai hari ini. Siapa naik, cuba tuan-tuan cari maklumat, tuan-tuan tengok gambar bulan. Dia seperti ada gambar yang terbelah. Sampai sekarang. Kita tengok bulan. Sebenarnya dia terbelah zaman Nabi SAW. Kita tengok ayat pertama. Kita tengok permulaan ayat. Tengok Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala bagi ancaman tentang apa? Allah memberikan ancaman kepada sesiapa yang dah tengok mukjizat, dah nampak depan mata ayat-ayat Allah, diabaikan. Allah Ta'ala kata, Iqta, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Saat apa? Berlakunya kiamat tu dah dekat. Allah kata, kiamat tu dah dekat dan bulan pun telah terbelah. Maknanya salah satu
berlakunya hari kiamat, tanda dia bulan terbelah. Dah terbelah pun. Allah Ta'ala kata bulan terbelah. Inilah jadi nama surah. Okay, kepada surah Al-Qamar. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, mereka ni, wa iyarau ayatan yu'ridu. Ni ayat permulaan ni, nombor 2 pula tu. Allah Ta'ala kata, jika mereka tu siapa? Musyrikin Mekah, kalau dia telah melihat suatu ayat, ayatan satu ayat, ataupun dalam kisah Nabi ni kita sebut dia mukjizat. Mukjizat itu sebenarnya menandakan bahawa itu datangnya dari Allah. Yang dapat mukjizat itu adalah Rasulullah. Mereka kata apa? Dah nampak depan mata bulan tu terbelah. Kan nampak Nabi boleh buat bulan tu terbelah. Nak minta sangat bulan terbelah. Dah terbelah. Tapi mereka buat apa? Mereka kata, mereka buat apa? Mereka berpaling lah. Lepas tu mereka cakap apa? Wa yaqulu sihrum mustamir. Sebab saya nak tengok terjemahan ayat 2 tu. Okey, mereka kata apa? Mereka kata wa yaqulun, mereka mengatakan sihrun mustamir. Tak habis-habis nak buat ilmu sihir. Tak habis-habis nak buat ilmu sihir. Tengok tuan-tuan ayat nombor 2. Mereka yang minta nak buktikan Muhammad ini adalah pesuruh Allah, minta belah bulan. Dah belah bulan, mereka kata apa? Tak habis-habis nak buat ilmu sihir. Tengok. Sedangkan mereka nampak depan mata tanda yang bahawa bukan ini Muhammad ni bukan orang biasa ni, dia tentu adalah pesuruh Allah sebagainya kan. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Wa kadzabu wa tabi'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustakir. Mustakir. Allah Ta'ala kata apa? Bahkan mereka ni mendustakan. Patut ikut hawa nafsu mereka, sedangkan setiap urusan itu telah ada ketetapan. Jadi kalau kita baca permulaan ayat ni, sesuai tak dengan sinopsis yang kita buat ni? Lepas tu, sesuai tak dengan tujuan surah yang kita telah sebut tadi? Ini untuk tuan-tuan mengukuhkan tujuan surah. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, kita pergi terus kepada ayat yang berikutnya, kumpulan ayat berikutnya 9 sampai 42. Kalau ayat 9 dan sampai 42 ni, ada kisah-kisah umat yang terdahulu yang Allah telah memberi ancaman. Nabi-Nabi datang dah beri peringatan yang ayat tadi tu, bin nuzur, tapi tetap pada Nabi bawa mukjizat dah, tetap tak nak ambil kisah juga, maka mereka dibinasakan oleh Allah. Maka tuan kena buka ayat 9 sampai 42, tuan cari siapakah umat-umat yang Allah letak pada ayat 9 hingga ayat nombor 42. Dalam masa sama, tuan-tuan nanti kalau baca ayat tolong cari apa an-nuzur, apa peringatan yang Nabi-Nabi tu dah bawa kepada mereka. Sampaikan mereka tahu mukjizat tu. Tapi mereka tetap berpaling. Macam pembukaan dalam ayat yang kita sebut tadi pada surah tu Al-Qamar. Lepas tu kita teruskan dengan penutup. Maka surah Al-Qamar ni penutup dia ayat 43 sampai 55, Allah Subhanahu Wa Taala membuat pengukuhan. Pengukuhan apa? Pengukuhan tentang Allah nak memberikan ancaman bagi yang mendustakan ayat-ayat Allah. Macam ayat-ayat Allah ni maksudnya tanda-tanda yang membuktikan Allah tu berkuasa. Kalau para nabi, mereka dapat mukjizat. Maka mukjizat mereka tu adalah ayat-ayat Allah. Tapi mereka buat tak kisah. Maka penutup bagi surah Al-Qamar, Allah kukuhkan lagi tentang ancaman yang Allah akan berikan. Lepas tu dalam masa yang sama, Allah selitkan dengan kalau yang percaya kepada mukjizat tadi, dia mengakui Rasul itu adalah pesuruh Allah, Allah tu berkuasa, maka apa balasan yang Allah beri kepada mereka. Jadi kita tengok contoh, saya nak bawa contoh balasan orang yang bertakwa sahaja. Okay, kita tengok apa dia punya ni. Ini tentu orang bertakwa ni ayat hujung dah ni. Di antara ayat-ayat yang hujung bagi surah Al-Qamar. Kan surah Al-Qamar kan sampai ayat nombor 55. Betul ke? Ayat nombor 55. Betul lah kan? Surah Al-Qamar dia sampai ayat nombor duk mengingat ayat ni. Betul 55 ayat. Tengok penutup surah Al-Qamar ni dia kena tak ataupun dia selari tak dengan pembuka. Kalau pembuka tadi Allah Ta'ala sebut tentang pihak yang sebaliknya. Ya Allah nak beri ancaman, tapi dekat penutup pihak yang sebaliknya pula.
Dia bukan dapat ancaman, tapi Allah memberikan ganjaran. Siapa dia? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Habis ayat tu. Sesungguhnya orang bertakwa ditempatkan dalam syurga dan beberapa sungai. Di tempat tinggal yang sangat bahagia. Di sisi Tuhan yang memiliki segala-galanya lagi berkuasa melakukan mengikut kehendaknya. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada penutup, dia serasi dengan pembuka. Dia serasi kat mana? Selari kat mana? Dia menggunakan teknik lawan. Lawan. Maksudnya kalau pembuka tadi, Allah sebut tentang lawan apa? Kita tengok pembuka. Kalau tengok pembuka, Allah Ta'ala sebut orang yang mendustakan. Tetapi kalau dekat penutup, orang yang percaya. Itulah cantiknya. Bijaksananya Allah dalam mengatur, menyebut ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tak belajar, kita mungkin kehilangan rasa menghayati akan kalamullah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kepada surah Ar-Rahman Al-Waqi'ah. Ini melegakan saya. Sebab apa? Sebab saya tahu surah Ar-Rahman Al-Waqi'ah ramai orang dah tahu. Alhamdulillah. Saya dah tunggu Ar-Rahman dengan Waqi'ah ni sebab kebanyakan kita dah tahu kan. Memudahkan saya untuk memberikan penerangan. Kalau saya tak cerita pun rasanya semua orang boleh tahu kot. Kan? Tapi tak apa. Kita lalui secara ringkas. Okey, Ar-Rahman 78 ayat. Okey, surah Rahman tujuan dia apa? Kita sedia maklum kan? Ingat, Ar-Rahman temanya pasal apa? Pasal ni'mat. Tulis Ar-Rahman kaitan dengan nikmat. Okey, Az-Zariyat rezeki, At-Tur pasal apa? Kalau Al-Qamar pasal apa? Okey, surah Ar-Rahman menjelaskan sebahagian nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah Ar-Rahman itu kepada manusia dan juga jin, sama ada dekat dunia dan juga di hari akhirat. Jadi surah Ar-Rahman ni surah yang memaparkan sebahagian dalam banyak-banyak nikmat Allah yang Allah beri kepada siapa? Beri kepada manusia, Allah beri kepada jin. Nikmat tu ada dekat dunia, nikmat tu sampai di akhirat. Yang bagi nikmat tu siapa? Ar-Rahman. Okey, tak perlu kita panjangkan. Okey, kita tengok sinopsis surah Rahman. Mudah je. Kita boleh bagi dua je. Ini teknik paling cepat. Sebab saya tahu tuan-tuan faham, jadi tak perlu sesusah nak bahagi. Bahagi mudah je. Ayat 1 sampai 36 adalah nikmat Allah Ar-Rahman selagi dunia ni masih ada. Tuan-tuan kena cari nikmat tu apa? Kena bacalah. Allah ajarkan Quran, matahari. Tapi ayat sampai 36, Ar-Rahman ni nikmat dia tu berkaitan dengan dunia ni dia masih ada. Dapat tu, dunia masih ada. Tetapi apabila dunia ni akan binasa, apabila dunia binasa, bukan nikmat tu hilang. Tak. Ada nikmat lagi setelah dunia ni binasa. Kita kena tengok ayat 37 sampai 78. Nampak tak perbezaan dia? Dua kumpulan ayat ni. Nikmat dekat dunia, nikmat di hari akhirat. Kalau nak lebih faham lagi, saya ada datangkan contoh. Setengah daripada tuan-tuan perempuan yang dah ikut tadabbur surah Rahman, dia tahulah maklumat ni. Yang ni tadi kan saya buat pecahan dua kan. Kita tengok pecahan dia. Kalau tuan-tuan ambil pecahan ni boleh. Ni pembahagian maklumat dalam surah Rahman. Dia mudah dua. Ni yang paling mudah sekali. Nikmat yang semasa dunia ni masih ada dan nikmat Allah ketika nanti di akhirat. Ini paling mudah sekali. Tapi kalau kita nak pecahkan lagi, nikmat Allah surah Rahman ini ketika dunia masih wujud, ayat 2 sampai ayat 25. Tetapi ketika mana dunia tu nak dibinasakan, maksudnya nak mula-mula nak pergi akhirat, ayat 26 sampai ayat nombor 30. Lepas tu ketika berada di akhirat, ayat 31 sampai 78. Nak lebih nampak lagi pasal hari akhirat tu, kita pecahkan pula. Ini pecahan dia lagi. Ini pecahan dia lagi. Pada ayat 31 sampai ayat nombor 78 tu. Contohnya, masa Allah kumpul dan hisap amal, ayat 31 sampai 42. Lepas tu Allah sebut pasal neraka dulu, ayat 43 sampai 45. Lepas tu Allah sebut tentang syurga kelas pertama, ayat 46 sampai 61. Lepas tu Allah sebut syurga kelas kedua, ayat 62 sampai 77. Tapi setiap daripada kelas-kelas ini, Allah Ta'ala akan sebut perintah syukur 8. 8 campur 7 dah jadi 15. Campur lagi 8, campur lagi 8, itu yang fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, sebanyak 31
kali. Okey, saya tak mau ulang panjang. Siapa yang dah ikut kelas taksir surah Rahman, tadabbur, dia akan tahu maklumat ini. Okey, ini uh, sekadar maklumat tambahan untuk memecahkan lagi ayat kepada siri lebih kecil. Kalau yang ni saya buat, kalau yang ni kita buat dalam bentuk yang ini paling mudah lah. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Tapi kalau nak pecahkan lagi dekat kumpulan ayat nikmat dunia, tetap boleh pecahkan. Nikmat di langit apa, nikmat di bumi apa, itu pun boleh juga kaedah nak buat sinopsis macam tu. Okey, kita terus pergi kepada suratul Al-Waqi'ah. Okey, suratul Waqi'ah. Suratul Waqi'ah 96 ayat. Kita pun selalu baca suratul Waqi'ah dan dia memang duduk surah sebelah-sebelah kan, tempat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Okey, Al-Waqi'ah ni sebenarnya objektif surah dia apa? Al-Waqi'ah, orang baca Al-Waqi'ah sebab dia tak nak fakir, dia tak nak miskin. Itu hadis yang lemah lah. Fadilat kelebihan nak cari, kalau tak nak fakir, tak nak miskin baca Al-Waqi'ah tu, hadis tu adalah hadis yang lemah. Tapi sebenarnya kalau baca Waqi'ah ni sebenarnya ingat kepada apa? Al-Waqi'ah ni adalah surah yang ingin mengisbatkan bahawa sesungguhnya kiamat tu pasti jadi dan tidak dapat ditolak. Tuan-tuan, nikmat yang besar yang kita nak cari dekat surah Rahman tu ada pada akhirat. Okey, syurga kat mana syurga? Akhirat. Jadi kita jangan nampak nikmat tu dekat dunia saja. Tak, dunia ni hancur, mati pun ada nikmat dalam kubur, lepas tu dekat akhirat pun ada nikmat. Maka nak bagi semangat lagi, tuan, orang yang beriman ni, dia memang tak sabar nak ke syurga. Dia nak nikmat syurga tu. Tapi nak ada nikmat syurga, kena dunia ni hancur dulu. Kalau dunia tak hancur, tak dapatlah pergi syurga tu. Sebab syurga tu dekat kiamat. Maka orang yang beriman, dia faham. Apabila dia baca Al-Waqi'ah, dia seronok. Dia seronok kat mana? Bukanlah sekadar seronok tu, takut tu ada juga. Tapi maksudnya dia tahu. Kalau maksudnya Allah bagi tahu kiamat tu akan jadi dan tak dapat ditolak. Maksudnya menunggu-nunggu tentang nikmat. Kan selama ni kita buat amal, penat, lelah, sebagainya kan. Tapi kita tak dapat balasan lagi. Balasan tu Allah janji nanti di hari akhirat. Jadi surah Al-Waqi'ah ni membuka jalan untuk kita pergi kepada nikmat itu. Okey, kita tengok ringkas surah Al-Waqi'ah. Mudah saja. Surah Al-Waqi'ah kita tengok pada pembukaan. 10 ayat pertama Allah paparkan terlebih dahulu macam mana kiamat tu jadi. Ni semua orang fahamlah. Macam mana gunung tu menjadi hancur. Lepas tu dalam masa yang sama, yang kedua Allah bahagikan manusia menjadi 3 kumpulan. Ni kita tahu dah. Wa kuntum azwajan thalathah kan. Yang ada golongan kanan, ada golongan kiri. As-sabiqun as-sabiqun. 10 ayat yang pertama. Waktu dekat pembuka ni pun dia dah bagi gambaran dah. Kalau dekat pembuka cerita tentang kiamat, lepas tu terbahagi kepada manusia. Ni pembuka kan? Lepas ayat nombor 11, dia datang kepada maklumat ni. Tengok pada kata kunci. Perincian. 3 kumpulan manusia di hari akhirat. Pembuka ni dia sebut saja jalan dia. Dia bagi jalan. Okey, itu nama pembukaan. Dia bagi gambaran awal. Tapi nak tahu perincian dia, maka diterangkan pada ayat 11 sampai ayat nombor 55. Tentang perincian 3 kumpulan di akhirat itu. Perincian tentang apa? Allah nak bagi balasan apa? Tengok contoh dekat sini. Saya dah tunjukkan contoh ayat. Kalau bermula pada ayat nombor ayat nombor 12 ni Allah sebut apa nikmat dia dapat bagi golongan as-sabiqun sampai ayat nombor 24. Lepas tu masuklah contohnya sampailah kepada ayat nombor 27, Allah sebut tentang wa ashabul yamin, golongan kanan pula. Lepas tu baru masuk golongan kiri. Wa ashabul shimal ashabul shimal. Ni semua orang sudah maklum, jadi saya tak perlu nak ulas panjang lebar. Okey, kemudian kita pergi satu lagi yang penting. Dekat ayat 57 sampai 80, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengukuhkan bahawa dia sangat berkuasa menghidupkan orang mati, maka Allah bagi dalil-dalil. Hujah-hujahnya. Apa? Kita tengok contoh dekat sini. Allah bawa hujah ni. Ni dah 4 hujah tu. Ni ada 4 hujah dekat sini, 4 dalil. Mula-mula Allah bagi dalil manusia tu awal-awalnya tak ada, lepas tu boleh ada, tapi nanti mati. Ayat 57 sampai 62. Lepas tu Allah Ta'ala cerita tentang tumbuh-tumbuhan jadi makanan. Lepas tu Allah sebut tentang air. Lepas tu Allah sebut tentang api. Okey. Kalau siapa belajar dia akan tahu. Kenapa Allah sebut tentang tumbuh-tumbuhan dulu? Sebab dia adalah makanan untuk manusia hidup. Kenapa dengan air? Air juga untuk hidup. Kena dengan api. Api ni menjadi sumber juga untuk manusia masak air, masak nasi, masak gandum, semualah ada kaitan. Tapi kena belajar lagi. Kenapa Allah sebut, Allah susun macam ni? Ni kita kena masuk kepada ilmu tadabbur. Tapi kita tahu sinopsis dia, Allah Ta'ala nak kemukakan dalil-dalil ni. Bermula daripada ayat berapa tadi? Daripada ayat nombor 57 sampai 80. Allah bagi dalil.
Hari kiamat tu akan berlaku. Allah buat contohlah. Manusia tu kat awal-awal tak ada. Jadi itu dalil dia. Tapi kita kena fahamlah kemudian ayat. Ini saya buat pecahan dia. Kalau tuan-tuan hanya ikut yang ni, lepas tu kalau tuan-tuan hanya tulis ayat 57 sampai 80, mungkin tuan-tuan tak nampak lagi. Sebab tu saya kata tugas tuan-tuan dan perempuan lah yang nak pecahkan ayat-ayatnya. Cuma tajuk besar dia sebenarnya yang ni. Bukalah ayat 57 sampai 80, hujung dia kepada yang ni. Allah Ta'ala nak mengukuhkan kekuasaan dia membangkitkan semua manusia. Dalil 1, carilah ayat dia. Dalil 2, dalil 3, dalil 4. Okey. Kita teruskan kepada penutup bagi suratul Al-Waqi'ah. Allah nak buat pengukuhan. Dia berkuasa membangkitkan hari, dia boleh menghidupkan, menjadikan hari kebangkitan dan juga pada kejadian hari kiamat itu. Ayat 81 sampai 86. Okay, tuan-tuan boleh rujuk pada ayat 81 sampai 96 bagi suratul Al-Waqi'ah. Dan nak tahu kiamat tu akan jadi tak? Allah tutup ayat 96, ayat 95 apa? Dia ni sebelum ayat ke hujung lah. Allah Ta'ala kata apa? Inna haza lahuwal haqqul yaqin. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya inilah kebenaran yang pasti. Maksudnya apa yang Allah cerita dalam surah Al-Waqi'ah tu, tentang 3 kumpulan itu, kanan, kiri, asabikun, asabikun, apa mereka dapat balasan dia, golongan kiri balasan dia, lepas tu ketika nak mati macam mana. Allah Ta'ala kata semua itu adalah haqqul yaqin. Benda yang pasti benar, kata Allah. Okey, habis suratul Waqi'ah. Kita pergi kepada satu surah lagi. Alhamdulillah, surah Al-Hadid. 29 ayat surah Al-Hadid. Kita dah masuk 5 minit waktu tambahan. Kan kita dah masuk sebelah 20. Boleh lagi ke tuan-tuan perempuan untuk kita habiskan surah Al-Hadid? Moga-moga tidaklah terkejar-kejar. Dapat juga maklumat tu. Okey, kita pergi kepada surah Besi pula. Surah Besi. Ayat 29 ayat. Okey, surah Al-Hadid. Hadid. Surah yang mengajak. Tujuan dia surah yang nak kempen, yang nak motivate kita supaya kita tolonglah agama Allah. Tolonglah agama yang dibawa oleh Rasul. Melalui jalan apa? Melalui jalan menginfakkan harta dan berjihad. Tuan-tuan pun dah dapat dah tulis dekat surah Al-Hadid. Kan? Surah Al-Hadid ni tema dia, yang ni tujuan surah. Kalau nak kecilkan lagi pada tema, mehwar dia tulis. Surah Al-Hadid, tulis kata kunci dia, infak harta, jihad. Senang nak faham. Macam mana boleh kata jihad? Dia ada kaitkan dengan besi. Okey, kita masuk kepada pembukaan surah Al-Hadid. Okey, sebelum tu ada beberapa pengenalan bagi surah Al-Hadid. Okey, surah Al-Hadid ni nak kukuhkan lagi tujuan surah tadi pasal infak dan juga berjihad. Betul tak? Sebab nak tolong agama Allah ni yang disampaikan melalui wahyu kepada Rasulullah menyampaikan apa yang Allah kehendaki, nak tolong Islam ni supaya dia boleh hidup, boleh menang, maka kita kena buat pengorbanan. Maka pengorbanan yang perlu dibuat adalah semua orang kena menyumbang untuk naikkan Islam ni. Kalau zaman dulu nak jaga Islam ni dengan mempertahankan Islam daripada orang buli, daripada orang cemar dengan adanya jihad. Tapi nak jihad, pelatihan perang sebagainya, perlukan infak harta. Jadi kita jumpa dalam surah Al-Hadid, Allah sebut banyak perkataan anfaqa. Perkataan anfaqa tu, dia tentang menginfakkan. Kita akan jumpa sebanyak 5 kali. 5 kali. Ayat 7 ada 2, ayat 10 ada 3. 7 ada 2, ayat 10 ada 3. Tuan-tuan kena cari. Sebab dalam contoh ni dan nota saya tidak bawakan contoh ayat. Okey, kerana saya tahu tuan-tuan dah jadi besi kan. Dah semangat dah. Kan? Surah Al-Hadid kan besi kan. So kita kena tunjuk kerajinan kita, masya-Allah. Okey, kita terus pergi kepada ciri kedua. Surah Al-Hadid ni tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala punya nak kempen supaya sedekah ni, supaya infak harta ni, Allah Ta'ala guna istilah bagi pinjam dekat Allah. Allah, kalau kita baca ayat ni sedih tuan-tuan.
Sedih bukan sedih apa, macam ayat ni sentak jiwa kita. Maksudnya Allah Ta'ala ni punya, Allah Ta'ala cara dia nak suruh kita infak harta ni, sehinggakan Allah menggunakan kaedah meminjam. Qardun ni loan lah, pinjaman. Ada 4 kali Allah sebut dalam Quran. Maknanya cara Allah Ta'ala nak suruh kita ni, kan kalau kita rasa, buat apa aku nak tolong orang, buat apa aku nak infak harta pada orang kan. Maka Allah Ta'ala guna ayat apa tau? Allahu Akbar. Kalau kita tengok pada ayat nombor 11. Buka ayat nombor 11 kan. Kalau sebelum ni kita takut-takut nak infak harta kan, berkira kita kan. Tapi kalau kita baca ayat nombor 11 ni, Allah Ta'ala kata, macam Allah Ta'ala pujuk kita. Tuan-tuan baca ayat nombor 11, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan. Tuhan kata, sesiapa yang meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan baginya dan Allah bagi pahala yang mulia. Tuan-tuan, harta kita dapat ni harta Allah. Kenapa pula Allah kata sesiapa yang nak pinjamkan kepada Allah satu pinjaman, nanti Allah akan buat apa pada dia? Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Kita tengok macam mana Allah Ta'ala pujuk kita supaya infak ke harta, sehingga Allah Ta'ala kata siapa infak harta tu sebenarnya dia telah bagi pinjam kepada Allah. Sedangkan harta yang kita dapat tu Allah yang punya. Buka balik surah Az-Zariyat. Kan? Surah Az-Zariyat mengajar kita Allah tu sumber rezeki. Kita dapat rezeki banyak pada Allah tapi kita bakhil. Kita bakhil untuk menyumbang supaya agama ini disebarkan. Orang faham agama, orang faham Quran, orang faham ilmu-ilmu agama, kita kedekut nak sumbang untuk agama Allah. Kalau kita tak mampu nak menyampai, kita bantu orang berdakwah. Tapi kita berkira, sehingga kan Allah Ta'ala siapa baca surah Al-Hadid ni, dia sebut jumpa tentang pinjaman. Kemudian, ada 4 kali baca ayat 92, ayat 18 tu ada 2. Okey, kita pergi kepada sinopsis ringkas surah Al-Hadid. Sebenarnya ada lagi tuan-tuan ciri lain. Tapi cukuplah 2 maklumat itu bagi surah Al-Hadid. Jadi kalau kita baca pada surah Al-Hadid, kita akan jumpa tentang tujuan surah yang kita baca tadi. Surah Al-Hadid pada pembukaan dia, Allah Ta'ala menyebut tentang, Allah Ta'ala nak bagi kita ni semangat. Kita yakin bahawa nanti Allah akan balas apa yang telah kita infakkan tadi itu. Pada permulaan surah Al-Hadid, 6 ayat pertama, Allah menyebutkan tentang dia macam ni lah, macam Allah Ta'ala ni dia menyebut tentang dia ada kemampuan, Allah Ta'ala berkuasa nak bagi balasan kepada orang yang menginfakkan harta dan berjihad. Maksudnya Allah Ta'ala janji, tapi setengah orang kata dia boleh balas ke? Ramai infak harta ni. Jadi dekat 6 ayat pertama ni Allah beritahu yang dia memiliki segala-galanya. Tuan-tuan ikut saya, beri perhatian, kerana 6 ayat pertama ni ada beberapa ciri-ciri juga bagi surah Al-Hadid. Kita hayati 6 ayat pertama ni. Saya bawa 6 ayat tu. Saya bawa 6 ayat tu untuk kita ambil perhatian. Okey, begini. Kalau tuan-tuan baca pada ayat yang pertama, 2 dan 3, tuan-tuan tengok tak saya ada bulatkan perkataan huwa ni, Allah guna sebanyak 6 kali tau dalam ni. 6 ke 7 sekejap. Ayat 1 ada 1, huwa, ada 4. 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali. Tuan-tuan kena buka balik surah Al-An'am. Tuan-tuan belajar. Kenapa guna huwa? Huwa tu macam dialah. Pada 6 ayat pertama dalam surah Al-Hadid, Allah mengulang 6 kali perkataan huwa. Nak menunjukkan kekuasaan dia. Sebab tu siapa, tuan-tuan kena tengok balik maklumat dalam surah Al-An'am. Ingat tak? Nabi gunakan teknik kul, Nabi guna teknik huwa Allah. Itu teknik untuk hujah, untuk menunjukkan bahawa Allah tu berkuasa. Jadi kalau kita tak belajar, kita akan abaikan huwa tu. Ulang banyak kali. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kalau kita tak perasan perkataan huwa tu diulang balik sampailah ayat ke-6 sebanyak 7 kali. Lepas tu saya minta tuan-tuan dan perempuan cari perkataan langit dan bumi. Allah Ta'ala punya nak cakap dia mampu membalas setiap kebajikan yang kita buat. Kalau kita buat loan kita bagi loan pada Allah kan, Allah nak bayar balik kan. Mungkinlah orang kata kalau kita bagi pinjam banyak, mungkin bank kata kau tak mampu bayar, muflis. Itu yang orang kata bagi pinjam tak mampu bayar, buat apa? Bank apa? Bank gadai. Kan, contohlah kan. Tapi Allah Ta'ala
kita pinjam dekat Allah, Allah Ta'ala mampu bayar tak? Allah mampu bayar. Mampu bayar Allah Ta'ala ni, cara Allah Ta'ala nak kata dia mampu bayar, kan? Bukan kan Allah Ta'ala ajak semua manusia, you bagilah pinjam pada Allah. Allah mampu bayar dengan balasan lah. Tapi kalau kita nak tahu 6 ayat pertama ni, siapa yang faham dia pelajar, dia akan dapat menjiwai tentang kekayaan Allah Ta'ala tu. Contoh dia mudah. Kita tengok ayat 1, kita akan jumpa perkataan samawati wal ardi, langit dan bumi. Okey. Baca ayat 2, kita akan jumpa as-samawati wal ardi buat kali yang kedua. Okey, tak apa lagi. Kita baca lagi. Kita baca pada ayat nombor 4, kita akan jumpa perkataan as-samawati wal ardi lagi. Okey, kita baca pada ayat nombor 5, kita akan jumpa ayat as-samawati wal ardi sekali lagi. So kita ada jumpa as-samawati berapa kali. Tengok tuan-tuan, Allah ni punya kaya. Allah Ta'ala ni, dia mampu membayar pinjaman yang kita bagi pada Allah dalam bentuk kita menginfakkan harta. Allah membalas ni. Allah Ta'ala kata apa? Kalau kita baca tu, as-samawat tu ulang 4 kali, wal ardi tu Allah ulang 4 kali. Tengok, kita tak pernah jumpa ayat yang banyak ulang macam tu. Ni pada permulaan surah Al-Hadid. Kalau kita baca kan, kalau kita baca pada ayat nombor 2. Allah Ta'ala kata apa? Kita baca ayat nombor 1, kalau Allah Ta'ala kata sabalillahi ma fis samawati wal ardi, jumpa langit dan bumi. Tuan-tuan tulis. Tolong catat. Langit ni kali pertama, bumi kali pertama, patut ulang pada ayat nombor 2. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang memiliki kuasa pemerintah langit dan bumi. Allahu akbar. Faham Jelas tak faham apa yang saya nak sampaikan? Allah ulang langit 4 kali, Allah ulang bumi 4 kali. Dan satu lagi, ini juga perkara besar. Kita tak jumpa dalam ayat lain. Allah Ta'ala sebut tentang apa? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, yang zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Okey, satu lagi maklumat. Pada 6 ayat pertama ni, okey ayat 6 pertama ni, kita tulis. Allah Ta'ala kata, kalau macam kita kan, mungkin orang kata, Allah Ta'ala ingat ke siapa yang pernah infak harta? Berapa banyak infak harta? 6 ayat yang pertama Allah bagi tahu. Dia tahu siapa yang infak banyak, siapa yang infak sikit. Jangan risau. Walaupun tak ada agreement, tak ada dokumen kan. Ada orang dia sedekah ikhlas je. Dia bank intit sampai. Tak siapa pun tahu. Tapi Allah tahu tak? Allah Ta'ala tahu. Jangan risau. Macam mana Allah Ta'ala tahu? Jom kita pergi ayat 6 pertama ni. Tengok Allah Ta'ala sebut apa. Saya kena kukuhkan maklumat ni sebab dia adalah surah Al-Hadid kan. Kita tengok. Kalau kita tengok kan Allah Ta'ala tahu macam mana. Tengok. Kita baca ayat nombor 3 dah jumpa dah sekali. Ayat nombor 4. Tengok Allah punya tahu dia cakap macam mana. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Dia tahu apa yang keluar dari bumi. Dia tahu apa yang turun dari langit. Dia tahu apa yang turun dari langit. Dia tahu apa yang naik ke langit. Lepas tu Tuhan kata apa? Dia tetap bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi ayat-ayat ni bagi semangat kat kita. Kalau kita infak harta, orang tak tahu kita pemurah. Tak apa. Allah Ta'ala tahu. Tak payahlah kita nak viral pada orang kita pemurah, kita nak apa. Tak payah. Kalau ada tujuan yang betul, boleh. Tapi tak apa. Biarlah orang tak tahu kita ni sebenarnya maha pemurah. Kita pemurah. Tak apa. Allah kan ada. Ni Allah bagi tahu. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu pada ayat nombor 5. Allah Ta'ala kata apa? Sampai kat Allah Ta'ala kata di hujungnya apa? Allah bagi tahu bahawa wa huwa alimun bizatis sudur, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang terkandung di dalam dada kamu. Kamu ikhlas ke? Kamu ada niat apa ke? Allah Ta'ala tahu. Jadi 6 ayat pertama ni sebenarnya kepada apa? Nak sebut tentang Allah mampu untuk beri balasan infak. Lepas tu ayat 7 sampai 24 dalam surah Al-Hadid. Ini memang Allah terus masuk kepada maklumat dia terang. Seruan infakkan harta pada jalan Allah, dan Allah beri ganjaran kepada orang yang menginfakkan harta dia. Kita kena baca. Siapa-siapa yang dia rasa berat nak infak harta, duk ragu-ragu,
takut miskin, takut dia pun nanti macam mana, bacalah surah Al-Hadid. Okay, kemudian kita ni ayat nombor 7 kan. Nombor 7. Okey, tak apa. Kita terus pergi kepada ayat 25 sampai ayat nombor 29. Kita pergi terus kepada penutup surah Al-Hadid. Jadi penutup ni sebenarnya dia kukuhkan balik pada maklumat-maklumat sebelum ini. Allah menggalakkan berjihad untuk bantu agama Allah dan Allah galakkan berjihad untuk bantu Rasul. Okey, tengok 25 sampai 29. Oh, saya tak bawa dia pun contoh. Memang saya tak bawa pun. Maaf tuan-tuan puan ya. Waktu agak cerita tentang Al-Quran ni, Masya Allah, memang perlu waktu yang banyak, dia lagi seronok. Tapi tak apa ya. Cukuplah dengan yang ada ni pun, kita syukur sangat banyak pada Allah. Ya, kalau Allah tak beri kita hidayah taufik, mungkin kita tak dapat nak belajar. Kita tuan perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tamatlah bagi juzuk yang ke-20. Nikmat topik apa? Juzuk yang ke-27. Satu lagi ayat ni. Kalau tuan-tuan baca ayat nombor 7 kat Al-Hadid ni sebelum terlupa, kita ni sebenarnya tuan-tuan, harta kita ni bukan kita punya tau. Kita wakil je. Kita wakil saja. Okey, terus kita pergi patah balik kepada yang mula-mula tadi, kita nak buat kesimpulan dia lah sekali. Saya nak tuan-tuan tulis tema dia. Okey, macam ni. Juzuk 27 kan? Okey, begini. Okey, kita dah belajar surah apa? Surah Zariyat. Okey, Zariyat ni tuan-tuan boleh tulislah pasal kata kuncinya rezeki. Surah At-Tur, pasal apa surah At-Tur tadi? Surah At-Tur tadi kan berkaitan dengan apa? Azab, janji azab. Lepas tu surah An-Najm pasal bintang, pasal apa? Pasal bintang. Nak tulis apa? Kebenaran wahyu, contoh. Surah Al-Qamar pasal bulan, tuan-tuan nak tulis tema apa dekat bulan tu? Tuan-tuan tulis. Lepas tu dekat Ar-Rahman, kita tahu nikmat. Al-Waqi'ah, kejadian kiamat. Al-Hadid, pasal apa tadi? Infak harta dan jihad. Alhamdulillah. Selesai juzuk 27. InsyaAllah, minggu berikutnya, hari yang berikutnya insyaAllah, kita masuk juzuk 28. Juzuk 28, juzuk yang ayat-ayat dia adalah Madadiyah, 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 Madadiyah. Dia ayat banyak yang turun selepas hijrah. Dan kita akan sebut besok pada pembukaan juzuk 28 pasal apa, penutup juzuk 28 pasal apa. Saya nak bawa satu teknik baru untuk memulakan surah juzuk 28 pasal apa, penutup juzuk 28 tu pasal apa. InsyaAllah kita jumpa besok pada jam yang sama, 10 suku. InsyaAllah kita ajak rakan-rakan kita yang di luar sana yang belum ketahui tentang adanya pengisian pada setiap malam ini, bantu mereka, sampaikan maklumat kepada mereka supaya semua orang mendapat istifadah. Bayangkan kalau semua orang faham Quran, lepas tu dia faham macam mana dengan agama Islam ini akan tersebar, akan berdiri dengan kukuh, manusia akan jadi seorang yang infakkan harta, yang mentauhidkan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala letakkan kita di kalangan orang-orang yang salih. Kita mendapat syafaat Al-Quran. Hidup kita siasa dengan rahmat Al-Quranul Karim. Segala kelemahan, kekurangan, saya minta maaf banyak-banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.